vaksin? Alia dah. Oh, Alia dah. Okey ke? Tak ada demam Biasa je. Biasa je. Pfizer Ah, Oh, okey. Tak apa, tak apa. Kita tunggu second dose, tengok macam mana. Cabar pula. Tak ada. Mungkin saya dah tua kot. So, masa lepas first day tu dah tangan lenguh lah, apalah. Tak tahulah, mungkin sebab tak remaja macam Alia. Okay, last time, apa tu kita tengok spermatogenesis kan? Hari ni kita nak tengok, kita sambung oogenesis, menstrual cycle dan perkembangan fetus serta twins. Tetapi, nak kata apa, kalau kamu perasan, saya peruntukkan hari untuk belajar reproduction ni agak panjang sebab dia banyak term-term baru. Reproduction tu satu hal, menstrual cycle tu kita belajar lebih detail daripada yang kita belajar masa lower form. So kalau hari ni dapat betul-betul dapat tangkap menstrual cycle pun tak apa, kita tak proceed the next subtopic pun tak apa ya, sebab apa menstrual cycle ni antara topik yang selalu student form 5 minta saya patah balik lah. So saya berharap dengan gabungan pengalaman beberapa kali ajar menstrual cycle ni boleh membantu meningkatkan kefahaman kamu jugalah. So kita hari tu berhenti dekat spermatogenesis. Kita tahu proses spermatogenesis ni bermula dengan primordial germ cell dan berakhir dengan sperm cell. Antara proses-proses yang terlibat adalah first it started off with mitosis, ada development, ada meiosis dan ada differentiation. Jadi bila kita tengok pula pada oogenesis, okey, dekat oogenesis ni kita boleh, kamu boleh conteng-conteng lah kat sini ya. Kamu boleh conteng-conteng untuk take note kat sini. Belum lagi, soalan-soalan dia belum lagi, sabar dulu. So kejap ya, saya share dulu saya punya screen supaya boleh dikongsikan. Apa tu nama saya punya anecdotes kat sini lah. Okay ya. But you guys can also write on your particular slide. So bila kita bercakap mengenai oogenesis, okay, untuk orang perempuan dia slightly different in terms of kita kita dilahirkan dengan ada primary spermatocyte. Kita lahir-lahir dah ada primary spermatocyte kat sini ya. Ya, yang saya buat garis ni, okay. So kita lahir-lahir kita dah dapat primary spermatocyte pula, primary oocyte. So semasa kita masih dalam kandungan, proses yang berlaku dekat sini, primordial germ cell buat mitosis banyak-banyak kali, menghasilkan oogonium dan setiap oogonium berkembang menjadi primary oocyte. So bila yang ada dekat kita sekarang ni ialah fixed number of primary oocyte. So nanti semakin kita tua, bilangan primary oocyte tu berkurang sampailah kita menopause. So anak-anak, apabila itu asas dia lah. Maknanya kita faham after birth setiap satu oogonium tu develop menjadi primary oocyte. Sampai bila dia stay dalam keadaan primary oocyte? Dia akan stay sampai kita mula akhir balik. Bila kita mula puberty, barulah setiap primary oocyte itu undergo meiosis 1. Okay, undergo meiosis 1 dekat sini. Jadi kita dapat lihat di sini primary oocyte bermula dengan diploid number of chromosome, but at the end of meiosis 1, the number of chromosome in each cell is haploid. Nampak ada N dekat sebelah kiri, N sebelah kanan. Pasal apa satu besar, satu kecil?
Okay, kenapa satu besar satu kecil? Disebabkan oleh cytokinesis berlaku tidak seimbang. The division of cytoplasm is not equal, unequal division of cytoplasm, causing the smaller cell to become first polar body. Okay, so dia tak akan tidak akan digunakan for fertilization lah. Secondary oocyte ini yang akan proceed untuk fertilization. So, if there is presence of sperm, okay, barulah secondary oocyte akan proceed untuk buat meiosis 2 untuk menghasilkan ovum. And then the other cell akan proceed jadi second polar body. So throughout the process of oogenesis, we can see that there is only one female gamete produced at the end of the process. Sepanjang proses oogenesis, kita dapati satu ovum dihasilkan, 3 polar body degenerate dan keluar daripada badan lah. So, namun begitu anak-anak, untuk secara umum dia, secondary oocyte ini, dia nak kata apa ya, secondary oocyte ini, dia tak, kejap ya. Secondary oocyte ini dia buat meiosis, tapi dia berhenti pada dia berhenti pada metafase ke? Kejap saya check balik. Saya duduk confuse metafase. Kejap Oh tak. Dia tak masuk meiosis tu. Okay. So, apa kaitan dia dengan gambar sebelah kiri? Apa kaitan proses oogenesis ni dengan gambar yang kita nampak sebelah kiri? Okay, sebelum ini kita ada membincangkan di dalam ovari, fungsi dia adalah untuk secrete estrogen and progesterone. Now we are going to we are going to discuss the structure that actually secrete estrogen and progesterone tadilah. Okay, so as I have mentioned before, semasa kita dalam peringkat kandungan, primordial germ cell buat mitosis banyak-banyak kali untuk menghasilkan banyak oogonium, dan setiap satu oogonium tu will develop to produce primary oocyte. So, jom kita tengok pada sebelah kiri ini. Okay, jom kita tengok pada sebelah kiri ini. Okay, primary oocyte ini anak-anak. Okay, primary oocyte ini dilindungi oleh selapisan tisu yang kita panggil sebagai primary follicle. So, kita sebut tadi oogonium tu undergo development kan? Development untuk jadi apa? Untuk mula membentuk primary follicle as a layer outside the primary oocyte. So, as the primary oocyte started to conduct meiosis 1, it will start to produce secondary oocyte kan? Apa jadi pada follicle? Follicle dia jadi makin lama makin tebal. It grows. Tengok pada step 3, it grows bigger and bigger to form secondary follicle pula dalam ni. So yang dekat yang kita label growing follicle ni kan, bukan growing follicle lah. Untuk to be more precise, it is actually secondary follicle. Kenapa kita panggil secondary follicle? Sebab di dalam dia ada secondary oocyte dan saiz dia pun lagi besar daripada primary follicle lah. So, the
primary follicle jadi lagi besar. Secondary oocyte buat apa-apa tak? Secondary oocyte dia tak buat apa-apa. Dia chill dulu, dia stay dulu dalam follicle tersebut, tapi follicle tu jadi makin besar. So dia makin besar, okay, structure yang dilabelkan sebagai antral follicle ni pada sukatan kita kenal sebagai Graafian follicle. So Graafian follicle ini akan membebaskan secondary oocyte. It will release secondary oocyte to the fallopian tube. Nampak kat sini, nampak secondary oocyte keluar. Graafian follicle pergi mana? Dia tinggal dalam ovari lah. So secondary oocyte dibebaskan masuk ke dalam fallopian tube. Secondary oocyte will move along the fallopian tube. If there is a presence of sperm start menembusi layer paling luar secondary oocyte, barulah secondary oocyte buat meiosis tu, complete meiosis tu to form ovum. Kalau tidak, kita akan menstruate, kita period tu akan mengeluarkan secondary oocyte lah. Technically kita keluarkan secondary oocyte, bukan keluarkan ovum. Ovum tu terbentuk bila ada presence of sperm. Okey, apa cerita dengan follicle, Graafian follicle yang tertinggal tadi ya? Hot ni pun Graafian follicle tau, Graafian follicle yang tertinggal ya. So Graafian follicle tadi yang tertinggal akan berubah bentuk menjadi corpus luteum. Okay, this one lah, this structure ya, corpus luteum. So corpus luteum will continue to exist up until bila dia detect lepas beberapa hari selepas ovulation, dia detect tidak ada persenyawaan berlaku, corpus luteum will start to become smaller and smaller. Itu yang kita panggil sebagai corpus luteum start to degenerate. Kat sini istilah dia. Jadi smaller and smaller, lama-lama dia akan termusnah lah. It will be removed from the ovary. So apa kaitan dia dengan estrogen dan progesterone? Anak-anak, bila primary follicle start to develop, it will secrete estrogen and progesterone. As the primary follicle grows to become secondary follicle, to become Graafian follicle, more and more estrogen are secreted into the blood circulatory system, which will in turn stimulate uterus untuk berbuat sesuatu lah, untuk ambil tindakan. Nanti kita cerita dalam menstrual cycle ya. However anak-anak, once the Graafian follicle buat ovulation, kan it changes to become corpus luteum. What is the difference? The difference is corpus luteum secrete more progesterone compared to estrogen. Sebab fungsi dia akan berbeza lah nanti. Bila progesterone tu kepekatan dia lebih tinggi, kesan dia terhadap uterus berbeza. Apabila corpus luteum detects there is no fertilization, I have no use here. So corpus luteum will start to degenerate. Corpus luteum menjadi semakin kecil. Jadi the amount of progesterone, berapa banyak progesterone yang dirembeskan tadi, makin lama makin berkurang, which will signal our uterus to start menstruation and to remove a part of endometrium, dinding pada uterus, dan secondary oocyte keluar semasa menstruation. Jangan risau, kita akan discuss lagi pasal estrogen dengan progesterone dan hormon-hormon lain ni dalam menstrual cycle. Asas dia kat sini, saya nak habaq mai kata primordial germ cell dia buat mitosis jadi oogonium, dan oogonium develop to become primary oocyte.
primary oocyte ni, where is it? Inside the primary follicle. As the primary oocyte continue to conduct meiosis 1 after we have puberty to form secondary oocyte, primary follicle juga continues to grow to become secondary follicle and Graafian follicle. So all these follicles covers the secondary oocyte lah, secondary follicle, Graafian follicle, covers, protect the secondary oocyte. And then bila ovulation berlaku, secondary oocyte bergerak dalam fallopian tube waiting for the sperm to come and penetrate the outer layer of secondary oocyte, which will stimulate secondary oocyte to start finishing meiosis 2 to form ovum and polar body. Polar body buat apa? Polar body akan degenerate lah. Namun begitu, jika tiada persenyawaan berlaku, if there is no fertilization, corpus luteum will degenerate and it will become smaller and smaller and it will start to stimulate the uterus to start menstruation. Okay, sekejap. Antina ada soalan tak? Saya nak tengok dekat slide kamu masing-masing ni. Kok ada yang tulis soalan dekat slide? Ada soalan tak? Nanti kita ulang balik. Ya. Saya tengok buku teks ni saya tak faham sangat. Dia punya dia punya flow yang after birth tu. Kan dalam buku teks tu after birth tu dia tulis infant and childhood stage. Lepas tu tiba-tiba ada 2 primary oocyte. Macam tu ke cikgu? Saya faham. Sebab dekat dalam buku teks tu dia nak imply kata setiap oogonium yang banyak-banyak tu semuanya develop jadi primary oocyte. Cumanya setiap kali kita punya kitar setiap bulan tu hanya satu primary oocyte yang akan go through meiosis 1, meiosis 2 dan sebagainya lah. Tetapi masih infant and childhood stage tu semua oogonium develop to become primary oocyte. Kenapa dia tunjuk 2 primary oocyte? Sebab dia nak tunjuk, mungkin dia nak tunjuk oogonium tu adalah produk daripada mitosis. Sebab mitosis ni kan ada menghasilkan 2 sel kan. That is why lah. Tapi kejap ya, saya rujuk balik, saya tengok juga buku teks lagi sekali. Yang sefaham saya begitulah. Nanti sekejap saya check balik. Selain daripada soalan Sarah tu ada soalan lain tak? Alang kepala saya buka buku teks ni. Sekejap ya. Let me see. Sebab saya pun pernah ada tertanya seperti Sarah juga, tapi bila saya rujuk dan saya fahamkan semula proses oogenesis tu, that is my conclusion lah. Yeah, let me see. Doi. Alright, I see. Okay. So, kalau yang Sarah rujuk muka surat 290 tu kan, figure 15.5 kan? Ya cikgu. Okay, so dekat situ dia nak tunjuk, basically dia tunjuk benda yang sama macam yang saya tunjuk. Cumanya yang gambar sebelah kanan tu ialah gambar saya dalam ovari. So dia nak tunjuk sebenarnya primary oocyte ni berada di dalam primary follicle. So baris sebelah kanan tu Sarah, dia nak tunjuk perkembangan follicle yang berlaku seiring dengan oogenesis. Saya sengaja pilih gambar ni sebab saya nak tunjuk ovari tu. Maknanya proses gambar sebelah kanan tu yang ada step number 5, number 6 and number 8 tu kan. 5, 6, 8 tu ialah proses yang berlaku di dalam ovari.
Okay, okay. Sarah nak tanya apa lagi? Saya rasa Jadi yang kiri tu oogenesis ke cikgu? yang kiri tu oogenesis, betul. Yang kiri tu oogenesis, yang kanan tu perkembangan folikel. So dia nak tunjuk kat situ dalam folikel tu kita jumpa primary oocyte dengan secondary oocyte tu di dalam folikel. So walaupun dia label kat situ kan sebelah kanan tu primary follicle, secondary follicle, tapi sebenarnya dalam tu ada secondary oocyte. Dalam Graafian follicle tu ada secondary oocyte. Lepas tu kalau kamu tengok step number 6 tu Graafian follicle release secondary oocyte. So step number 6 tu continue dengan step number 7, bila sperm datang barulah berlaku meiosis 2 complete, meiosis 2 complete to form ovule, dan folikel yang tertinggal tu membentuk corpus luteum. So yang sebelah kanan tu sebenarnya dia nak cerita pasal development of follicle. Oh, okay. Faham cikgu. Alright. Sekejap ya. Ada lagi tak? Siapa nak tanya lagi? Gatal pula hidung petang ni. Kenapa ya? Okay. Hanya complete meiosis tu. Okay. So kita dah tengok kedua-dua spermatogenesis. Oh, okay. Sekejap saya tengok kok ada siapa-siapa tanya soalan. Okay, tak ada. Okay, kita dah tengok kedua-dua spermatogenesis dan oogenesis. Jom kita cuba buat perbandingan antara kedua-duanya lah. Untuk nombor 1, 3, 6 dan 9 yang baris tengah tu, itu adalah proses, nama prosesnya, whereas number 2, 5, 8 and 4, 7, 10 sebelah kiri dan kanan tu adalah nama structure. So boleh lengkapkan dulu. Okay, 1, 3, 6 dan 9 tu adalah nama prosesnya. 4, 7, 10, 2, 5, 8 adalah nama structure. Alright, almost there, very good. Completing the labels, kita tengok, ramai tak isi lagi ni.
Without belum Amira, Nisa, Rahil. Is it because you are on your way to being vaccinated? Fokus untuk apa, get vaccine first. Sekejap je kan proses vaccination tu. Scan. Tu sign borang, interview dengan doktor, tu settle. Alright, saya share dulu satu sampel kat sini. Where is my slide? Alright, this one. Yeah. This one. Alright. Okay, saya share satu sampel jawapan dekat Google Meet, tapi from what I noticed, most of you are correct already. Okay, so the first one, nombor 1, proses yang berlaku dari germinal epithelial cell pergi ke spermatogonium atau pergi ke oogonium kat sini. Number 4 is oogonium. Okay, proses dia ialah mitosis. Kenapa kita boleh tahu mitosis? Sebab kunci dia kat situ ialah nombor 1, the number of daughter cell produce. Dekat sini nampak ada 2 daughter cell produce. Okay, so kunci yang pertama. Kunci yang kedua ialah number of chromosome, awal 2N, akhir pun 2N, maintain. Sebab itulah jawapan dia mitosis, sebab bilangan sel bertambah sebanyak 2. Okay, two cells are produced at the end of the process, and then the number of chromosomes are maintained. So what happened here at number 3? So number 3, apa yang berlaku dekat situ, nampak dia fokuskan kepada satu spermatogonium dan satu oogonium saja. So setiap satu tu undergo development. Development So development untuk spermatogonium kita tak discuss kat sini, tetapi development untuk oogonium kita tahulah dia develop jadi primary oocyte dan diliputi oleh primary follicle. Untuk level kita tahu development tu spermatogonium develop to become primary spermatocytes, number 2. So number 3 tu tolong update ya. Number 3 tu ialah development. Okay, tulis kat situ. Development. Okay, development. Okay, the next one, for the next one, apakah proses yang berlaku seterusnya? Bila dia dah develop, structure nombor 7 tu lupa pula, primary oocyte develop, barulah both primary oocyte and primary spermatocytes are ready to conduct meiosis 1. Very good. 1 tu kena betul-betul pronounce ya. Tak dapat pula 1 tu. Okay, so meiosis 1 to produce in the spermatogenesis produce secondary spermatocyte, while in oogenesis they produce secondary oocyte. And then the next round, meiosis 2 producing ovum and also spermatid. Okay, and then number 10 are polar bodies. So we can see that the stages are similar. Started off with mitosis, continued with development, and then bila dah develop, the cells are ready to conduct meiosis 1 and meiosis 2. However, we can see that for sperm kat sini, dia ada satu extra proses kat sini kan, daripada bulat jadi bentuk sperm. Dari spermatid jadi sperm tu ada satu proses kat situ, iaitu proses differentiation. Differentiation kan, atau ada setengah buku juga kata specialization. I can understand lah. For me I can accept lah kalau tulis different specialization pun. Okay, untuk ovum dia tak ada, dia maintain saja bulat, tetapi ovum ni pun unik sebab hanya satu saja ovum yang terhasil. The rest akan jadi polar body. If you can see the sperm over here, semua pun menjadi dan semua pun jadi sperm, tapi tidak dalam case ovum.
So sekejap ya, saya nak tengok kot ada soalan pada slide-slide ni. Saya nak tengok check it out dulu. Kot ada siapa-siapa tulis soalan ya. Sebentar ya. Okay, tak ada soalan. Okay, so for the next part, jom kita tengok this one ya. Okay, tadi kita dah lengkapkan rajah ni. Jom kita cuba explain similarities and differences. So it can be sebab 6 marks, so it can be nyatakan satu similarity and give an explanation kenapa similarity tu berlaku, and nyatakan difference yang pertama, explain kenapa difference tu berlaku, nyatakan difference yang kedua dan explain kenapa difference tu berlaku. Okay, cuba dulu. Ni text kan? Okay, text function. Ini saya buat draw functionnya. Ya Allah anak-anak, sorry. Saya salah. Sorry. Let me change it for you. Allah Akbar. Minta maaf. Patutlah ya. Kenapa dia tulis kat situ write your response? Sebab saya dah 2 kali edit kot. Sekejap ya. Minta maaf sangat-sangat. Saya betulkan ya. Bukan senang nak buat draw function kat sini. Okay, saya ubah pada text function. Okay, minta maaf ya. Ya Allah ya Rahman. Tersasul pula kan ni ya, terlepas pandang. Senang sikit nak tulis. So fikir. Thank you. Alright. Bagus Sarah. Bertabah dia tulis kat situ ya Allah. Sorry Sarah. Okay. Alright. You can see here. You can see pula. I can see in the Google Meet right now.
Okay, you are on the right track over here. Okey, betul. Saya setuju. Kedua-duanya adalah proses menghasilkan gamet atau gametogenesis. And then disebabkan itu, explanation dia adalah sama ada kedua-duanya melibatkan meiosis ke atau kedua-duanya menghasilkan gamet yang haploid. Very good. Okay. That take place in the reproductive organs. So that is also a good explanation, ya. So ada 4 similarities kat situ, 4 poin yang berkaitan. Kita boleh kata both processes are produce gamete atau both processes are gametogenesis, number 1. Number 2, involving meiosis. Number 3, to produce haploid gametes that occurs in reproductive organs. So cara kita olah ayat tu supaya nampak dia berkaitan, itu yang menunjukkan kita explain the similarities. So good. Okay, I have I agree with how you write your similarities. Good job. Okay, sekarang saya nak baca pula differences yang kamu buat, ya. Kalau boleh tak macam nak minta tolong setiap difference tu kan kamu buat, kamu selang satu, buat macam berasingan supaya saya boleh nampak dengan jelas lah. Okay. Oh, sebab saya tadi buat menegak macam tu, ya. Bagi enter sikit supaya saya boleh nampak dengan jelas lah. Okay. Let me see similarities yang kamu jumpa. Differences yang kamu jumpa. Okay, it can be sort of macam kita senaraikan difference, tapi cara kita olah tu perlulah menunjukkan ada perkaitan antara satu sama lain so that it may depicts they are interrelated. Itu yang nampak explain difference, ya. Okay, so you have to be careful here sebab from what I'm reading here, it's like you are listing all the differences, tak nampak dia punya interrelationship yang nak menunjukkan dia adalah explaining difference, ya. For example, katalah you want to mention sebagai contoh kat sini, sperms are smaller and have tail, head and midpiece compared to secondary oocyte which is large and spherical in shape. That is a good difference. So to explain the difference, why don't we say this is because spermatids undergo differentiation to form a specialized structure, whereas ovum does not. For example, during spermatogenesis, the cells undergo differentiation at the end of spermatogenesis, but for oogenesis, the cells does not undergo differentiation. Okay, so itu cara kita nak bagi dia nampak interrelated lah. Okay, idea yang seterusnya ialah, okay, many of you saya share juga job. Alia, jangan padam. Your idea is very good. Okay. sorry Alia. Teruskan. Okay. So tadi masa Alia tulis pasal ni tu, pasal apa? Pasal, alamak, apa ayat akhir Alia tu sebenarnya saya nak comment on that. Macam idea yang sangat bagus yang boleh dipanjangkan.
Alia boleh control tak? Saya tak ingat Alia tulis apa dah. Okey, tapi saya faham lah Alia bandingkan peringkat meiosis 1. Okey. Kalau ini daripada difference yang terakhir yang Alia tulis ya, iaitu spermatogenesis produce 2 secondary spermatocyte while oogenesis produce 1 secondary oocyte and 1 polar body after meiosis 1. Okey, kita explain kenapa jadi polar body. Cuba ingat balik. Kenapa? Sebab masa cytokinesis oogenesis tu, dalam oogenesis meiosis 1 cytokinesis tu jadi apa? Yang menyebabkan satu tu jadi polar body. Masa cytokinesis berlaku, cytoplasm dia tu pasal apa? Pembahagian cytoplasm dia tu adalah basically kita dah develop dua difference ya kat sini. Tadi tu kita sebut pasal apa tadi? Pasal kenapa sperm ada shape yang macam tu, sebab spermatogenesis ada differentiation, oogenesis tak ada. Uneven, betul-betul Alia, betul. Uneven distribution of cytoplasm during cytokinesis. Uneven distribution of cytoplasm. Semasa oogenesis ya, kena tulis kat situ lah. Okay, kaitkannya. So, kita dah ada dua difference kat sini yang kita telah explain ya. Basically, 4 marks dah ada ya. Iaitu, saya kembangkan daripada idea Alia tadi. Spermatogenesis produce 2 secondary spermatocyte while oogenesis produce 1 secondary oocyte and 1 polar body. This is because there is an even distribution of cytoplasm during oogenesis. Boleh. Okay. Sebab sebelum tu kamu dah sebut meiosis 1, so kamu sebut during oogenesis tu tak ada masalah. So sama juga kalau explanation yang sama juga boleh digunakan kalau kamu sebut spermatogenesis produce 4 sperm atau 4 gametes while oogenesis produce only 1 gamete. So kita juga boleh bagi alasan yang samalah. This is because during oogenesis there is unequal distribution of cytoplasm. Alasan yang sama, explanation yang sama juga kita boleh sebutlah. Okay, kejap. Differentiation. Very good. Okay. For spermatogenesis, okay ya. For spermatogenesis, meiosis is completed. While for oogenesis, meiosis 2 is completed when a sperm fertilizes secondary oocyte. Okay, macam mana kita nak explain dekat situ ya? Kita nak sebut pasal continuous dengan tak continuous ya? Apa yang kita boleh guna ya? How to explain this difference? Cadangan saya Atira untuk explain yang kedua tu kan. Therefore, therefore, tak boleh therefore. Sekejap. Apa ya kita boleh guna untuk explain tu? Sekejap. Only the meiosis 2 is completed. Okay, cadangan saya Atira, difference pada perenggan ketiga tu kita tweak sikit ayat dia supaya dia boleh jadi state difference and explain difference, iaitu for spermatogenesis the meiosis is completed while oogenesis the meiosis stop
Macam ni. Sorry. Other than that, spermatogenesis, the meiosis is completed inside the testis, while for oogenesis, meiosis 2 is not completed inside the ovary. Okay. Maknanya apa? Dia tak complete dalam dia punya organ asal tu ya. Kalau spermatogenesis dia memang settle dalam testis tu, memang settle dah habis. Okay. Lepas tu ayat kedua, dia punya explanation dia Atira. Atira boleh sebut, barulah boleh sebut meiosis 2 is completed in oogenesis when sperm fertilizes the secondary oocyte inside the fallopian tube. Maknanya maknanya kita nak explain kat situ dia punya completion tu berlaku secara bersyarat lah. Ada additional condition kat situ. So we have 3 differences already. Sekejap ya. Ada lagi tak differences yang lain? Okay. Untuk difference kedua yang Alia bagi tu berlaku dalam ovary, in a woman's body, berlaku dalam testis in a man's body. Boleh. That is cukup. Betul. Explanation differences yang kedua yang Alia bagi, yang saya tunjuk kat Google Meet ni, cukup boleh dapat dah difference and explanation. Cukup. Alright. So anak-anak, okay, kita dah tengok spermatogenesis dan oogenesis. Now let's take a look at sedikit soalan aplikasi ya. Okay. Soalan aplikasi ni pendek saja, 3 markah saja. So HCG hormone has a similar role to luteinizing hormone. A woman has a problem conceiving due to failure in ovulation. Sebelum ni dalam coordination and response kita ada belajar salah satu fungsi LH ialah untuk stimulate ovulation. So itu yang cuba di-highlightkan dalam soalan ni lah. Dia nak uji kamu ingat tak? Kamu boleh relate tak peranan LH untuk merangsang atau stimulate ovulation. Okay, so dalam soalan ni, a woman has a problem conceiving due to failure in ovulation, but the woman becomes pregnant after the doctor gave her HCG injection. So based on the statement, can you explain how the HCG injection enable the process of pregnancy? Okay, enable the process of pregnancy ya, silakan. Alright, bagus. Okay, silakan lagi. Ni siapa lagi belum ni? Kan tadi HCG tu peranan dia lebih kurang macam LH. So bila kita suntik HCG, proses apa yang boleh berlaku dan subsequently pasal apa dia boleh pregnant pula lepas tu? Apa jadi? Okay.
Okay, ada idea dah tu, bagus. Okay, so point yang pertama, I agree with you guys. ACG dia stimulate ovulation, hebat, bagus. So, bila ACG stimulate ovulation, jadi apa yang keluar daripada ovari kat situ? Kita cerita. Releasing secondary oocyte into dia lokasi lepas tu yang memberikan markah. Okay. Oh, nak jadi corpus luteum? Boleh. Follicle tu jadi corpus luteum? Boleh, tak ada masalah. Boleh cerita. Okay, release. Kalau kamu nak cerita pasal, yes, release secondary oocyte into fallopian tube. So, stimulate ovulation tu point 1. Release secondary oocyte masuk fallopian tube. Fallopian tube tu yang bagi markah ya, point 2. So kalau kamu nak habiskan sampai apa nak kata kalau dia ada 2 konteks yang kita boleh cerita kat sini ya, sebab markah dia 3 saja. Sama ada kamu nak habiskan perjalanan secondary oocyte atau kamu nak habiskan cerita pasal follicle, either one, sebab markah dia 3. Kalau markah dia 6, baru kamu boleh cerita dua-dua lah. Bukanlah baru boleh, maknanya kalau markah dia 6, bolehlah cerita secondary oocyte jadi apa, follicle jadi apa. Tapi sebab markah dia 3, you can choose whether you want to focus on telling about the journey of secondary oocyte atau you want to focus on the the changes in the follicle. Boleh, dua-dua boleh nah. Okay, jadi okay, kalau kamu okay, good. So I can see that one of you have focuses on the development of secondary oocyte. So secondary oocyte tadi point yang kedua kita kata secondary oocyte enters the fallopian tube kan. So secondary oocyte will fuse with sperm, lepas tu develop to become ovum, lepas tu fertilization occurs to become diploid zygote. So sampai situ saja sebenarnya cerita pasal secondary oocyte tu dah ada 5 point ya. So maksimum markah ada 3 kat sini kan. So biasanya pemeriksa akan tulis 3 lah. So perjalanan untuk secondary oocyte, if you want to focus on secondary oocyte, HCG stimulate ovulation point 1, point 2 secondary oocyte enters fallopian tube, point 3 secondary oocyte fuse with sperm and completed meiosis 2 to form ovum. Point 4 the product of the fusion tadi tu diploid zygote is produced atau form at the end of the process. Number 4 lah. Okay, kalau kamu nak fokus kepada apa yang jadi pada follicle pun boleh. So tadi kita sebut kita berhenti pada HCG, starting dia sama. HCG stimulate ovulation, graph yang follicle changes to form corpus luteum, pun number 2. Saya nampak Alia pun ada tulis kat situ, jadi corpus luteum. Point number 3, bila dah jadi corpus luteum, apa peranan corpus luteum? Yes, it secrete progesterone to maintain the thickness of endometrium. Number 3. Number 4, that enables implantation to occur atau to support the development of fetus pun boleh. So nampak ya, ada 8 point, 5, ada 10 point ya. 5 pasal secondary oocyte, 5 pasal perkembangan follicle. So since the question is only 3 marks, you can choose either to explain about
the development of secondary oocyte, or you can also choose to explain about the development of follicle. Apa yang jadi pada follicle selepas itu. Atira okey ke? Ke internet tak berapa stabil, tak boleh nak bagi jawapan sebab ada setengah kawan-kawan kita sehari tu problem dia macam tu lah. Dia masuk meet boleh. Dia pedek ni tak berapa stable untuk dia. Baiklah, maka ada 3. Okay. So, okay, let's focus the last 30 minutes of our class for menstrual cycle. If you take a look at your notes nanti, bila kamu check dalam kamu punya email, kamu akan dapati ada 2 version ya. Satu version bahasa Melayu, satu version bahasa Inggeris. Sebab saya tak boleh nak buat statement tu atas bawah sebab setiap satu tu dia punya proses dia adalah agak panjang. Dia punya description tu agak panjang. Jadi apa nama dia? Yelah tu Atira tak berapa stable ya internet ya. Okay, it's okay. Apa saya nak sebut tadi? So, sekejap ya. Menstrual cycle ni I will take it slow because it is a lengthy process. Malahan untuk dikeluarkan sebagai soalan esei untuk menstrual cycle ni pun biasanya kita akan pecahkan, kalau saya sebagai penggubah soalan saya akan pecahkan maksimum kepada 3 soalan berbeza yang di mana setiap satu soalan tu markah dia 4 ke 5 markah lah, ataupun saya pecahkan kepada 2 soalan, setiap satu soalan tu markah dia 6 hingga 7. So itulah betapa besarnya proses menstrual cycle ni sampai boleh jadi esei 2 hingga 3 soalan esei yang berbeza lah. So it is a good investment to focus on menstrual cycle sebab yelah boleh pecah kepada 3 soalan kan, so dia nak kata apa, probability untuk ditanya tu tinggi lah. Malahan bila final exam je saya personally akan memang make sure menstrual cycle ni ialah soalan yang saya akan tanya lah, dia akan jadi soalan tetap untuk kamu. Okay, so kejap ya, sebenarnya saya nak cuba masuk pakai saya punya tablet sebab senang sikit saya nak lukis-lukis. Sekejap Tadi tu tablet tak ada bateri sekarang dah ada, okey sikit lah, boleh lah conteng-conteng side, no? Okay, ready ya. So sebelum kita mula, kita recall balik apa yang kita dah discuss sebelum ni, masa apa tu nama dia, kita recall balik semasa kita discuss pasal coordination and response, kita ada discuss pasal peranan kelenjar pituitary gland, and also we have also discussed about the role of ovary and the role of follicle tak ada, the role of ovary untuk secrete estrogen dan progesterone. Okay, sekejap ya, I wanted to share my screen actually tapi tak jadi. Okay, dah jadi dah. Okay, so bila kita discuss pasal menstrual cycle, kita tidak boleh tidak, kita akan discuss mengenai pituitary gland. Okay, ini adalah pituitary gland. Lepas tu apa yang dirembeskan oleh pituitary gland ni akan mempengaruhi ovari. Okay, ini ovari. Okay, apa saja yang dirembeskan oleh ovari? Okay, sebab ovari dirembeskan hormon estrogen dan progesteron kan. Apa saja yang dirembeskan oleh ovari akan mempengaruhi development di dalam uterus. Okay, saya ulang. Pituitary gland merembeskan secret FSH dan LH. So
the hormone secreted by pituitary gland will stimulate the development of structures in the ovary. Subsequently, influence the secretion of estrogen and progesterone. Estrogen dengan progesteron ini pula stimulate the development inside the uterus. Whether the endometrium on the uterus jadi semakin tebal ke, jadi nipis ke, jadi shedding ke. So itu adalah peranan estrogen dan progesteron yang dirembeskan oleh ovari. Okay, itu asas dia ya. Okay. So sekarang ni kita nak tengok satu persatu. Tujuan saya buat bulat-bulat ni sebab saya nak tunjukkan setiap satu point tu dekat mana. Nombor 1 sampai 13 ni dia memang dah ikut tertib ya. Cuma kita nak label dekat rajah tu dekat mana. Okay, so pada kita sekarang ni nak cerita pasal menstrual cycle. So pada hari pertama, nampak dia sebut kat sini, endometrium shed and menstruation occurs. So dekat mana hari pertama tu? Dekat sini, statement pertama tu dekat sini lah. So hari first day period tu, hari pertama period tu dikira sebagai hari 1. Menstrual cycle it is a cycle. Kita nak cari starting point kat mana? Starting point based on apa yang kita boleh observe di luar badan kita lah, iaitu period lah. So first day. So semasa uterus kita mengalami menstruation, pada masa yang sama pituitary gland start to secrete FSH dengan LH dekat sini ya. Pituitary gland start to secrete FSH dengan LH. Yang mana satu FSH, mana satu LH? Yang biru ni FSH, yang merah ni LH ya. Okay. So statement yang kedua, kalau kita tengok kat situ, pituitary gland secrete follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. Tapi kita dapati kat sini kepekatan FSH lagi tinggi daripada LH lah ya. Okay, tak kisahlah tu, yang penting dia dah start secrete. Okay, what happened after that? We know that the name itself is follicle stimulating hormone. Jadi mestilah dia stimulate perkembangan follicle. Sebelum ni masa oogenesis kita sembang kata, kita discuss kata kita bukan saja fokus kepada oogenesis di mana primary oocyte buat meiosis 1 jadi secondary oocyte and so on and so forth. Pada masa yang sama, macam soalan yang Sarah tanya tadi, kita juga bincang pasal perkembangan follicle. Dekat sini saya nak bagi tahu kenapa follicle tu change from primary follicle jadi secondary follicle, jadi Graafian follicle. Sebab secretion of FSH ni lah. Sebab pituitary gland yang rangsang. Pituitary gland secrete FSH dan menyebabkan nampak ya, FSH ni buat apa? Ini jadi kat sini. Number 3. Okay, FSH stimulate growth in the ovary. Okay, kita nampak dekat atas kali tu follicle berkembang dari primary follicle jadi secondary follicle sampai besar jadi Graafian follicle. Okay, so as the size of follicle increases, nombor 3 tu kan follicle tu makin lama makin besar kan. Peranan follicle ini is to secrete estrogen. So makin besar size follicle, makin banyak estrogen dihasilkan. Makin banyak estrogen dirembeskan atau secreted. So dekat mana kita nak label tu? Dekat sini. Number 4. So garis warna purple ni ialah untuk estrogen. While garis warna hijau ni adalah untuk progesterone. Okay, so
Nampak tak? Boleh nampak tak correlation dekat situ? Dekat nombor 3, the size of follicle jadi makin lama makin besar. Jadi pada graf ovarian hormones tu, garis warna purple tu jadi makin lama makin tinggi sebab follicle makin lama makin banyak hasilkan remdesivir. So apa jadi kepada uterus? Estrogen yang banyak ini merangsang uterus to start endometrial wall repair. Endometrial wall ni apa? Dinding uterus lah. Punyalah unik dinding uterus ni, kita tak panggil dia uterine wall. Kita bagi nama special kat dia endometrial wall. If you just mention endometrium pun boleh ya. So kalau kamu nak sebut estrogen encourage repair of endometrium, boleh, tak ada masalah ya. So this is number 5 lah. Okay. Number 5 dekat sini, dekat bawah sekali ya. Fokus kepada dinding uterus tu. Okay, Rahil bawah sekali Rahil, boleh refer. Okay, siapa lagi yang belum ni? Okay. Sarah number 5 belum lagi. Alia, are you okay? Nak saya ulang dari awal ke Alia? Okey. Okay ya. Kod lah saya laju sangat. Alright. So the next part. Okay, the next part. Sekarang ni anak-anak, the higher the concentration of estrogen, the higher the secretion of GnRH. Jadi lebih banyak GnRH secreted. Dekat sini sebenarnya saya nak highlight kan. Okay, kejap Okay. Dekat sini saya highlightkan. Lebih banyak GnRH dirembeskan, maknanya nak kata kita asyik sebut sebelum ni homeostasis kita sebut pasal negative feedback mechanism kan. Tetapi the relationship between estrogen dengan GnRH ni the positive feedback mechanism. Lagi banyak estrogen, lagi banyak GnRH produce, secreted, lebih banyak LH secreted. Okay, more LH is also secreted. So LH level rises until it peaks. So dekat sini ya, number 7 is over here. Okay, GnRH tak ada dalam graf ni ya. Okay, number 7 dekat puncak graf warna merah tu. Okay, LH level rises until it peaks, stimulate ovulation. Nampak? Right after graf ni mencapai puncak, LH mencapai maximum concentration, the day after lebih kurang the day after tu terus ovulation berlaku dekat situ lah. So itu dia punya relationship. So kalau bila kamu label nombor 7 tu, directly apa yang berlaku atas dia kesan daripada nombor 7 tu. Kepekatan LH is the highest, stimulating ovulation. Pada masa yang sama, the high level of LH juga stimulate formation of corpus luteum. Ini yang kamu cerita pasal HCG tadi kan? Okay, so this is number 8. Okay, high level of HCG stimulate Graafian follicle to form corpus luteum. So corpus luteum ni anak-anak, dia secrete progesteron lebih banyak daripada estrogen. Sebab itulah bila kita tengok gambar ovarian hormone ni, sorry. Sekejap ya. This is number 6, saya lupa lah, Allah Akbar. Please take note dekat mana number 6 tu. Okay lah, saya ulang balik. Cuba tengok dekat number 6 tu saya nak tunjuk kat situ. Increasing estrogen stimulate hypothalamus to secrete GnRH. So dekat situ nampak ya, estrogen mencapai puncak. So GnRH pun mencapai puncak dan GnRH tu stimulate more LH. So LH pun jadi mencapai puncak right after that. Okay, thank you so much yang kamu nampak ya. So right after LH peak atau LH at the highest concentration, dia stimulate ovulation. Dia stimulate dua benda. Satu dia stimulate ovulation, lepas tu dia stimulate point number 8,
graphium follicle tukar jadi corpus luteum. Corpus luteum ni anak-anak, dia secrete progesteron lebih banyak daripada estrogen. Okay, corpus luteum, walaupun statement nombor 9 tu, corpus luteum secrete estrogen dengan progesteron. Macam mana kita nak differentiate dengan follicle-follicle sebelum ni? Kita dapati graf warna hijau, graf progesteron lagi tinggi daripada estrogen. Itu menunjukkan yang tengah buat secretion masa tu adalah corpus luteum, bukan lagi follicle. Sebab follicle, estrogen lagi banyak daripada progesteron. That is the clue. Okay, so peranan progesteron ni stimulate wall thickening and further in enriching the wall with blood vessels. So progesteron bertambah, jadi apa berlaku dekat uterine wall? Number 10 lah, iaitu number 10. Number 9 tadi belum lagi, si Anu ni belum lagi. Okay, Sarah nampak tak number 9? Alia tak nampak ya saya punya number 9. Number 9 tu dekat ovarian hormone. Okay, Najwa number 9. Ya, number 9. Sekejap saya tunjuk warna merah. Number 9 kat sini. Allah. Nanti sama pula dengan graf ya. Okay, number 9 Najwa dah tulis. Number 9. Okay. Alia pun dah tulis. Okay, Sarah pun dah tulis. Rahil pun dah tulis. Okay, so number 10 dekat bawah adalah. Kenapa number 10 kat bawah? Sebab progesteron stimulate endometrial wall thickening, enriching it with blood vessel. So anak-anak, apa jadi after that? Now, bila kita tengok dekat sini, sekiranya tiada, if there is no fertilization occurs, the level of LH decreases dekat sini ya. Kalau kita tengok dekat atas tu, LH tu, graf warna merah tu pun menurun. So decreasing LH level cause corpus luteum tu degenerate. So ini adalah statement number 11. Atas sekali ya, bulatan atas sekali tu, number 11 kita tengok nampak tak kat situ? Corpus luteum makin lama makin kecil. Mula nama dia corpus luteum, sekarang nama dia corpus albicans. Kena hafal ke? Tak payah. As long as you know that it is corpus luteum become smaller. So atas sekali ya. Number 11 tu atas sekali. Okay, Sarah dah settle. Okay, Alia belum lagi number 11, Najwa belum lagi number 11, atas sekali. Saya nak tunjukkan corpus luteum tu makin kecil. Rahil atas sekali number 11, very good. Alright, so kan ke corpus luteum ni peranan dia ialah secrete hormon progesteron dengan estrogen kan. So since it has become smaller, cuba tengok dekat bawah tu. Jadi secretion of progesterone and estrogen pun decreases. So dekat sini number 12 lah. Okay ya, number 12. Tak cantik lah saya tengok number 12. Saya betul-betul elok sikit. Number 12. Okay. So number 12 kat situ. Kan ke corpus luteum makin kecil size dia. Jadi secretion of progesterone dengan estrogen pun makin lama makin sikit. Okay, number 12. Alright, dah settle. Najwa dah tulis. Very good. Okay, seterusnya after that, apa yang berlaku? Bila progesteron dah jadi sikit, dah tak adalah stimulation to maintain the thickness of endometrium. Jadi endometrium pun tak ada siapa nak bagi tahu dia untuk maintain. Endometrium tu pun shed. Itu yang jadi pada nombor 13. Okey. Itu yang jadi pada nombor 13. Okey ya. So up until now, yang penting pula, dia punya overview dia ialah pituitary gland secrete FSH dan LH which stimulates the growth of follicle in the ovary. Follicle pula secrete estrogen and progesterone that stimulate the development of endometrium. Itulah relationship antara ketiga organ ni. Brain hantar FSH dengan LH, brain pula. Pituitary gland hantar FSH dengan LH,
stimulating ovary to develop follicle. Follicle yang makin besar tu pula secret estrogen to stimulate uterus untuk start repair dia punya wall, maintain thickness dia punya wall dan sebagainya. So on that note, ada apa-apa nak tanya tak setakat ni? Excuse me cikgu. Ya. Tadi cikgu ada cakap tentang clue yang apa tu bila progesteron tinggi, estrogen rendah cikgu. Yang tu tak faham sangat. Oh, okey. Itu kan Sarah dekat kawasan, kejap saya nak guna warna apa ya? Saya guna warna light blue, light blue tak boleh, saya guna warna brown. Okey ya, kawasan yang saya tanda brown ni. Okey ya. So kawasan yang saya bulatkan warna brown tu, okey, itu kalau kamu tengok dekat situ garis hijau lagi tinggi dari garis purple. Before that, garis purple lagi tinggi dari garis hijau. So, saya nak tunjukkan di situ kenapa garis hijau lagi tinggi dari garis purple, sebab secretion of estrogen and progesterone at that point of time is conducted by corpus luteum. Corpus luteum yang secret progesterone dengan estrogen. Tetapi corpus luteum dia secret progesterone more than estrogen. Before corpus luteum, apakah struktur dia? Follicle. Follicle ni Sarah, secret estrogen lagi banyak more than progesterone. That is why we can see the purple line is higher compared to the green line before that. Sebab yang secret masa tu adalah follicle. Adakah saya menjawab soalan Sarah? Jawab cikgu. Thank you cikgu. Alright, sama-sama. Okay, so on that note, saya rasa saya tak boleh continue for the tanya soalan-soalan. Biar maklumat ni berada dalam kamu proses dulu, kamu digest dulu, convert dia jadi permanent memory. Untuk hari Rabu, Khamis dengan Jumaat kita akan start kelas 2 jam ya, sebab nak ganti kelas yang hari tu yang last month punya. So on that note, saya ingin mendapatkan feedback untuk kelas hari ini. What do you think? Apa yang masih lagi sukar untuk kamu? Untuk mereka yang baru masuk, cuba tengok balik. Yang penting kat sini ialah you can differentiate between spermatogenesis dengan oogenesis. Dan as I mentioned before, untuk menstrual cycle ni biasanya I can sense lah for this new KSSM format, it can be separated into maximum 3 questions. Kalau dia letak dalam soalan essay, maximum 3 question 5 marks each, 4 to 5 marks each, atau 2 question 6 marks each lah. Sebelum ni dia memang satu soalan 10 markah. Tapi sebab cerita dia banyak sangat, dia punya marking tu sampai 20 points. Boleh jadi sampai 20 points. So most likely tak macam tu lah untuk KSSM, sebab matlamat dia ialah untuk student come up with very precise answers. So I think it will be most likely, it will make sense if it's separated lah. Maknanya mungkin dia nak suruh kamu cerita relate follicle dengan pituitary gland saja, atau relate follicle dengan uterus saja, macam tu lah. Okay. So oogenesis masih lagi hard ya. Alright, I take note of that. So saya akan convert balik slide ni kepada student pace, so that untuk mereka yang masuk halfway tadi, dia masih boleh access lah slide ni freely sampai habis ya. Ada soalan-soalan lepas tu. InsyaAllah esok kita akan tengok perkembangan fetus dan juga formation of twins, dan kalau sempat kita masuk growth ya. On that note, I would like to end our class today. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum, selamat petang. Salam cikgu. Thank you cikgu. Thank you. Thank you cikgu. Bye-bye.